Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala asraril ma'rifah. Segala puji bagi Allah yang berikan petunjuk kepada kita di atas segala rahsia ma'rifah. Wa kasyafa lana hijabal basyariyah, dan segala puji bagi Allah yang membuka hijab hamba yang dalam perjalanan ma'rifah. Wa dallana sabilal istiqamah, dan segala puji bagi Allah yang menunjukkan kepada kita akan jalan istiqamah. Wa wasala alaina tariqata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan segala puji bagi Allah yang menghubungkan kita kepada tariqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memuji Allah, kita memohon pertolongan kepada Allah, kita memohon pengampunan kepada Allah. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah daripada segala kejahatan diri dan nafsu kita, dan kita mohon perlindungan kepada Allah daripada segala keburukan amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang memilih jalan hidayah, dia tidak akan sesat. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang memilih jalan yang sesat, maka dia tidak akan mendapat hidayah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang Al-Fakir muliakan sahibul madrasah wa sahibul fadilah, Tuan Guru Ustaz Haji Sobri Arsyad hafizahullah ta'ala, Ustaz Aiman Sobri hafizahullah ta'ala, para tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, serta anak-anak yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasul, serta disayangi oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, ayah-ayah yang mulia, pada bulan yang mulia ini, bulan yang dinanti-nantikan oleh setiap orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ada orang sangat bimbang dan susah hati kalau tak sempat bertemu dengan bulan yang sangat mulia ini. Saya sebenarnya, walaupun dah lebih 30 tahun berceramah, tapi bila ada Tok Guru kat depan, dia jadi lagu mana tahu kan. Dia kata ayahanda Tuan Guru tak boleh duduk sini. Jadi mohon maaf ayahanda kalau sekiranya taksir adab Al-Fakir dalam majlis ini kepada ayahanda Tuan Guru, mohon ampun dan maaf. Ayah-ayah, ibu-ibu dan anak-anak yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maka pada bulan yang mulia ini, dia ibarat kereta. Kereta kita ni, kalau kita biasa pakai minyak hitam yang 5,000 kilometer, atau kita pakai minyak hitam yang 10,000 kilometer, pomen akan pesan dekat kita, cukup je 5,000 atau 10,000 kilometer sebis. Tukang minyak hitam, tukang oil filter dia. Kita tanya balik dekat pomen tu, kalau tak tukang, tak jalan ke? Pomen kata jalan juga, tapi nanti dia meragam. Maka pada bulan
dalam bulan-bulan dalam kehidupan kita 12 bulan itu, Allah datangkan 1 bulan untuk servis balik enjin yang bernama tubuh ni. Kalau tak servis, jalan juga tapi nanti dia meragam. Maka bila kita nak tukar minyak hitam, biasa orang pakai kereta, pakai motor ni, kalau nak tukar minyak hitam, dia nak cari minyak hitam yang elok. Dia tak mau cari minyak hitam yang tak elok, dia takut enjin dia berjalan tak lancar. Maka bila dia nak minyak hitam yang elok, dah tentulah minyak hitam yang elok ni mahal. Mana ada minyak hitam kita minta dekat Pomen, ada tak minyak hitam fully synthetic tapi harga macam minyak hitam biasa? Pomen tu dia simbah kita dengan minyak hitam tu boleh? Takkan dapat. Jadi macam itulah juga ketika kita servis enjin yang bernama tubuh, hati, nafsu, roh, jiwa kita ni. Kalau solat tarawih tu macam ekspres 8 pula tu, confirm minyak hitam murah. Madrasah kami pun Al-Fakir arahkan untuk solat 8, kemudian tadarus, jemaah 8, kemudian tadarus. Lepas tadarus tu kita galakkan anak-anak di madrasah untuk buat bagi cukup 20. Sebab boleh hampir kata setiap malam madrasah kami ni didatangi oleh tetamu-tetamu luar. Jadi kadang-kadang nak cepat. Jadi kita buat 8 jemaah, tetapi habis selesai tadarus, Al-Fakir akan minta anak-anak untuk ikhlaskan hati, bagi cukup 20 rakaat. Sebab apa? Sebab kita nak minyak hitam mahal tadi. Boleh buat jemaah 20 lagi bagus. Jadi jangan bergaduh. Sebab bila datang Ramadan ni akan wujud 2 kumpulan gangster terbesar di Malaysia, geng 20 dengan geng 8. Jadi pakat bergaduh nak 8 ke 20, yang tak mai semayang langsung, relax je, korek hidung duduk kat rumah. Apa pun tidak kan. Pasal apa tak pergi masjid? Pergi masjid puak tu duduk bergaduh, dia kata. Baik aku duduk rumah lagi bagus. Duduk bergaduh nak buat 8 ke 20. Orang buat 2 rakaat tarawih pun nama pun sunat. Nama pun sunat. Satu hamba Allah dia duduk dekat rumah di depan masjid, pagar dia betul-betul berdepan pagar masjid. Al-Fakir datang tazkirah Ramadan dekat situ. Kemudian orang masjid bagi tahu, ustaz tengok tak tu, nampak tu, pakai seluar pendek, duduk dekat batu rumah dia tu, depan pagar, mentang-mentang rumah dia depan pagar masjid. Dia bukan main semayang, orang balik, dia duduk pakai seluar pendek tu, duduk perhati orang keluar masjid. Kita orang dakwah, bila orang cerita lagu tu, nak elak dosa daripada dengar orang masjid duduk mengumpat dia, maka Al-Fakir pun pergilah. Habis solat tarawih tu terus pergi jumpa dia yang duduk depan pagar tu. Orang masjid kata ustaz buat gila, dia kata kan. Al-Fakir bagi salam, tanya dia, tak datang masjid ke? Oh dah, dia kata saya pahala saya lagi banyak daripada orang masjid, dia kata. Al-Fakir tanya dia, macam mana pahala lagi banyak daripada orang masjid? Dia kata, saya saja je duduk depan ni, saya tahu dah. Orang masjid ni bila balik sagi tiap-tiap malam, mereka mesti mengumpat saya. Jadi pahala tarawih mereka tu semua transfer dekat saya, dia kata. Pasal mereka duduk mengumpat saya tiap-tiap hari, dia kata. Oi, senang kan, jalan pintas. Pasal dia tahu dah, dia pakai seluar pendek tu orang mesti mengata dia. Bila mengata dia, pahala orang tu semua dapat dekat dia. Memang betul ada hadis sahih sebut orang yang mengumpat orang ni, dia akan adalah orang yang muflis pada hari kiamat nanti. Sebab apa? Pahala dia semua dapat pada orang. Had dia sebut tu betul. Tapi kepala otak hang. Tapi yang dia sebut tu betul. Hak mengata tu, orang mengata dia dapat pahala. Tapi perangai dia tu kepala otak hang. Kan? Ibu-ibu, ayah-ayah,
Anak-anak yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka sebab tu pada bulan Ramadan ni dia didik segala-galanya. Ayat Al-Baqarah 183 bila sebut di hujungnya kewajipan puasa, di hujung ayat tu la'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan puasa itu kamu menjadi manusia yang takut kepada Allah. Kalimah takut ringan di lisan tapi sangat berat pada amalan. Mengaku takut, semua orang boleh mengaku takut, tapi nak buat sangat susah. Kita yang mai pagi ni termasuk Al-Fakir yang duduk depan ni, kita semua ada sejarah dosa kita, betul? Ada yang baru 2 tahun semayang 5 waktu cukup, ada yang baru 5 tahun semayang 5 waktu cukup. Dalam pada tu, dia punya mengepak lain macam. Dia punya rasa bersih daripada orang lain macam. Dia punya rasa dia betul daripada orang lain macam. Sebab tu sebaik-baik kita, baik lagi orang lain. Ingat sampai bila-bila, sebaik-baik aku, baik lagi orang lain. Sejahat-jahat orang, jahat lagi aku. Selalu kata dekat diri kita. Tengok berkumpul dekat warung waktu orang azan maghrib. Tengok geng-geng warung tu 14 kali naik haji, main dam. Dia lalu dengan motor tu sambil dia nak pergi masjid ni, dia lalu dengan motor depan warung tu, dia tengok puak-puak tu, dia giling kepala, astagfirullahalazim, neraka puak-puak ni. Tu dia. Kan? Dia padahal dia tu pun baru kenal masjid 2 tahun lepas. Yang sebelum tu dia pun geng tu juga. Kan? Tapi bila dapat je agama, dia rasa bersih, sebersih-bersihnya daripada orang lain, dia mula menghukum orang, dia mula menilai orang, dia mula judge orang. Semua orang tak betul. Maka datangnya Ramadan ni, dia nak servis balik had perangai-perangai lagu ni. Bila nak servis balik, maka Allah datangkan gandaan pahala yang sangat luar biasa. Ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang mulia, apa sahaja yang kita buat akan digandakan pahala berlipat kali ganda daripada 10 hingga 700 kali ganda dalam hadis sahih. Maka sebab tu, bila kita tengok madrasah Ad-Da'wah Al-Islamiyah yang kami Ma'had Ad-Da'wah Al-Islamiyah yang kami sesat tadi, yang dekat tempat lama tu, masuk situ tadi, itu yang masuk lorong tu tak kena, masuk lorong ni tak kena, masuk lorong tu tak kena. Dan minta maaf ayanda tuan guru, terlambat tadi sebab sampai dekat highway Terowong Menora tadi pagi, kereta pula rosak. Suruh ada sahabat tukang hantar kereta, dihantar kereta tu. Kereta masuk hutan. Jadi Ma'had Ad-Da'wah Al-Islamiyah nak bangunkan ni secantik macam ni, nak bangunkan satu taman-taman syurga macam ni, bukan senang. Al-Fakir dipahamkan sekarang Ma'had Ad-Da'wah Al-Islamiyah memerlukan lebih kurang 3.7 juta untuk menyelesaikan pembinaan bangunan. Mustahil ke? Tak ada benda yang mustahil. 10 juta pun dinisbahkan kepada khazanah Allah sangat sikit kalau kita nak menjadi asbab nusrah Allah kepada Ma'had ini. Kalau 10 juta pun sangat sedikit nisbah kepada khazanah Allah kalau kita nak jadi asbab untuk menjadi asbab nusrah Allah kepada Ma'had ini. Kalau kita nak. Bukan nanti duit banyak, tak. Kalau di madrasah kami itu, tuan guru di madrasah kami itu, kalau print bank statement 1 bulan, tiap-tiap bulan tu 1 bulan punya penyata akaun tu, kalau print lagi tebal daripada Al-Quran. Tahu pasal apa?
Pasal bila tengok dekat penyata bank tu, ada orang yang dia masuk RM1 hari-hari. Dekat muka surat penyata bank tu, dia saja RM1, 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 RM1. 5-6 keping tu dia saja. Pasal apa? Hari-hari dia masuk. Ada orang masuk ke akaun madrasah kami RM1 sekupang hari-hari. Ada orang dia masuk RM5 hari-hari. Ada orang dia masuk RM3 hari-hari sebelum subuh. Dia buat auto debit. Jadi madrasah-madrasah, ma'had-ma'had ini terbangun sebab bukan mari billionaire jutawan bagi sekepuk, tak. Tapi sebab daripada asbab rakyat marahin yang macam ni. Ayahanda, tuan guru, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak yang mulia. Al-Fakir sendiri ada 2 madrasah di Perak dan di Johor. Yang 93 orang pelajarnya belajar secara percuma, dan tanggungan Al-Fakir sebulan sebanyak RM128,300.65 setiap bulan. Allah tak pernah bagi lebih, Allah tak pernah bagi senang, tapi Allah bagi cukup tiap-tiap bulan dengan asbab nusrah Allah daripada rakyat marahin kita cerita tadi ni. Maka apakah di sini untuk bangunkan sebuah taman syurga, majlis ilmu yang menjadi asbab pengampunan Allah kepada kita? Bayangkan ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang mulia. Al-Fakir dan kalian semua, kita sebut tadi kita ada sejarah dosa yang macam-macam. Ada di antara kita zaman jahil, zaman muda dulu pernah menyentuh wanita atau lelaki yang bukan mahram dia zaman bercinta, yang pernah berzina, yang pernah berjudi, duk main nombor ekor, yang pernah minum arak, yang hampir 20 tahun, 30 tahun tak solat, hampir 40 tahun tak puasa. Kita semua ni ada sejarah dosa kita. Al-Fakir jumpa satu pakcik, satu orang tua. Lepas sembahyang asar, menangis dalam masjid. Terisak-risak, Al-Fakir tanya dekat dia, kenapa pakcik menangis? Dengan ayak mata merambu-rambu tu dia kata, encik, saya ni sekarang umur 62. Saya mula solat umur 60. Daripada akil balik, saya kira daripada akil balik umur 15 sampai 60, bermakna saya dah tinggalkan 45 tahun punya semayang. Saya takkan mampu nak bayar balik hutang semayang tu kepada Allah, nak qada balik saya takkan mampu, dia kata. Dengan umur yang ada ni saya takkan mampu. Berapa puluh ribu waktu saya nak bayar balik. Dia kata, encik, saya tinggalkan puasa selama 45 tahun saya tak pernah puasa. Saya baru 2 tahun ni puasa. Menangis ayak mata mambu-rambu ni. Sambil teriak, sambil dia kata, saya ni encik, neraka tentu dah, neraka tentu dah. Dia kata, kalau saya mati dalam masa terdekat ni. Maka Al-Fakir kata dekat dia, pakcik, innallaha ghafurur rahim. Allah tu maha pengampun lagi maha penyayang. Buatlah setakat mana yang pakcik mampu dan bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang mulia, kita ni pun macam tu juga ni, macam-macam dosa ni. Dosa dengan manusia tak kira lagi, dosa dengan jiran tetangga, kucing dia berak dekat laman rumah kita 3 tahun tak bertegur. Dosa dengan mak bapak kita, mak kita ni dosa dengan dia, kita tak dengan mak ni asyik nak bergaduh bertengkar. Kita tak tahu yang mak ni, yang nama mak ni sampai kiamat dia betul walaupun dia memang salah. Mak kita ni, yalah, ayah-ayah, ibu-ibu pun ada yang sekarang ni yang dah berumur, yang suka beletiak kan. Yang muda-muda ni pun ingat kita akan tua. Kita pun akan jadi lagu tu.
Jadi kadang-kadang mak ni dia punya beletiak dekat menantu dia. Kadang-kadang sangat luar biasa sampai menantu ni tak tahan nak pindah rumah. Jadi berapa ramai suami yang akan habaq dekat bini dia. Abang tahu awak tak salah. Hak mak duk beletiak tadi, abang tahu awak tak salah. Abang tahu mak yang salah. Tapi depan mak, abang akan cakap mak betul sampai akhir hayat dia sebab dia syurga abang. Berapa ramai orang yang nak habaq dekat bini dia lagu tu. Ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang mulia. Maka dosa-dosa kita ni tadi, kalau kita nak minta ampun dengan Allah, kita tak tahu Allah terima tak terima pengampunan kita. Mulut kita tidak mungkin mulut kita tidak mulia sebagaimana mulut para awliya, mulut para ulama, mulut orang-orang yang soleh, mulut para malaikat ketika mereka berdoa tak sama. Maka ada riwayat yang menyatakan bahawa di saat kita duduk dalam majlis ilmu seperti ini, maka lalu datanglah para malaikat berbondong-bondong daripada seluruh isi langit dan bumi. Nak duduk dalam majlis ilmu yang kita bangunkan, majlis ilmu yang dibangunkan oleh Ayanda Tuan Guru Haji Sobri Arsyad ni dibangunkan ni, Masya Allah. Maka duduklah para malaikat bukan memenuhi ruang musalla ini, bukan memenuhi seluruh kawasan ini, bukan memenuhi daerah ini, tetapi dalam riwayat hadis menyatakan memenuhi seluruh permukaan bumi. Sampailah datang kumpulan malaikat lain nak duduk, tak ada tempat. Lalu mereka duduk di atas bahu para malaikat pada lapisan yang kedua, sehingga lapisan yang kedua juga memenuhi seluruh permukaan bumi. Lalu datang kumpulan lain nak duduk, tak ada tempat. Mereka duduk pula di atas bahu para malaikat pada lapisan yang ketiga. Sampailah lapisan ketiga itu juga memenuhi seluruh permukaan bumi. Begitulah seterusnya bertingkat-tingkat sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Malaul A'la. Seraya mereka berdoa dengan dua kalimah yang doa tersebut disebut dalam kitab hadis Sahih Al-Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Abu Hanaful Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dua kalimah yang akan didoakan oleh para malaikat yang duduk memenuhi permukaan bumi bertingkat-tingkat sampai ke langit yang ketujuh. Apa dua perkataan itu untuk Al-Fakir, untuk ayah-ayah, ibu-ibu dan anak-anak sekalian? Apa dua doa tu? Dua perkataan itu. Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunkan dosa mereka. Warhamhum, dan rahmatilah mereka ya Allah. Allahumma gfir lahum, ya Allah ampunkan dosa mereka. Warhamhum, dan rahmatilah mereka. Amin. Bayangkan para malaikat mengulangi doa tersebut sampailah kita tutup majlis ini sebentar lagi. Kata para ulama, hampir mustahil Allah menolak doa para malaikat daripada seluruh isi langit dan bumi. Kepada mereka yang duduk dalam majlis ilmu seperti ini. Masya Allah, tabarakallah. Kata ulama, hampir mustahil Allah menolak doa para malaikat tersebut. Lalu keluar kita daripada majlis ini sebentar lagi, keluar seperti bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah. Bayangkan hebatnya majlis ilmu ini. Allahu Rabbi ya Karim. Maka sebab itu, bila Allah berikan kemuliaan majlis ilmu seperti ini, kita diberi peluang, maka kita hari ini kita berazam, ya Allah, di saat Engkau berikan agama kepada kami, ya Allah, kami bersedia mewakafkan diri kami, masa kami, dan juga harta benda kami untuk agamamu, ya Allah. Jadi Al-Fakir sendiri pun sangat banyak dosa. Apa yang Al-Fakir mampu buat? Tak banyak. Sepanjang 15 tahun ini, Al-Fakir telah mengharamkan, bukan haram pada syarak, tak.
mengharamkan diri daripada menerima sebarang bayaran dalam ceramah-ceramah Al-Fakir seluruh negara sampai ke Sabah dan Sarawak. Hati sangat tenang. Impian nak bangunkan madrasah percuma pun Allah makbulkan, hati sangat tenang. Lalu Allah hantar nusrahnya kepada agama ini, kepada pembantu-pembantu agama ini dengan berbagai-bagai bantuan yang Allah datangkan. Maka ma'had ini, di saat ma'had ini, ma'had ad-da'wah al-Islamiyah ini tidak dapat meneruskan segala agenda yang dirancang untuk melahirkan generasi Al-Quran daripada ma'had ini, asbab daripada kelalaian kita semua, maka pada hari kiamat nanti kita akan bersoal jawab di mahkamah Allah, di mahkamah Rabbul Jalil. Ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang mulia, dalam hadis Sahih Al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan daripada Sayyiduna Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqatil tamrah. Selamatkan diri kamu daripada api neraka Allah walaupun hanya dengan bersedekah daripada sepotong tamar. Riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Selamatkan diri kamu daripada api neraka Allah walaupun hanya dengan sepotong kurma untuk dijadikan sebagai sedekah. Kalau kita tengok suatu masa dahulu, terbangunnya pondok-pondok, terbangunnya madrasah dan ma'had, orang dulu mentaliti mereka Masya Allah Tabarakallah luar biasa. Di saat dah tak ada apa nak bagi, sampai cincin dan gelang pun habis diinfakkan kepada madrasah, kepada ma'had. Bayangkan, ayah-ayah, ibu-ibu dan anak-anak yang mulia, daripada 6,236 ayat Al-Quran, 6236 ayat Al-Quran, Al-Fatihah 7 ayat, kemudian Al-Baqarah ayat yang ketiga, maknanya daripada seluruh 6,236 ayat tu, ayat yang ke-9 iaitu Fatihah 7, Al-Baqarah 3, Allah sebutkan perkataan infak di awal-awal Al-Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan yang ghaib, wa yuqimunas solah, dan mereka yang mendirikan solat, membangunkan solat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan sebagian harta mereka kepada agama Allah. Maka dalam tafsir At-Tabari, Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Jami'ul Bayan mentafsirkan yunfikun itu ialah merujuk kepada pensyariatan zakat dan juga nafkah untuk keluarga yang di bawah tanggungan kita. Maka pensyariatan infak sama dalam bentuk zakatnya, dalam bentuk wakafnya, dalam bentuk sedekahnya. Bayangkan di bulan Ramadan ini, pasti dan pasti pahalanya lebih luar biasa daripada bulan-bulan yang lain. Tidak mustahil, macam kita sebut tadi, Al-Fakir berikan contoh, bukan tunggu duit banyak. Bayangkan kalau 1,000 orang bagi RM1 aja seorang pun, dah RM1,000 setiap bulan. Bayangkan takkanlah karya ni ada 1,000 orang aja, pasti lebih. Kemudian pula kita nak tambah pahala jariah kita sebarkan pula tentang ma'had ni kepada orang lain. Keperluan 3.7 juta tersebut untuk diinfakkan, untuk diwakafkan, untuk bangunkan bangunan yang menjadi tempat pengajian yang ibarat kilang untuk mengeluarkan produk-produk yang akan membawa Al-Quran bersama dengan mereka. Ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang mulia, terutama ayah-ayah dan ibu-ibu, kita ni rasa dah macam terlambat kan? Nak jadi hafiz rasa macam mustahil, walaupun sebenarnya tak mustahil. Majoriti sahabat-sahabat Nabi SAW yang menghafal Al-Quran daripada kalangan orang tua-tua.
awal-awal Islam dulu, yang majoriti yang masuk Islam tu semua yang orang tua-tua, kanak-kanak ni berapa orang je. Termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu masa kanak-kanak, Sayyidina Anas bin Malik ketika menjadi kanak-kanak, berapa orang aja, tetapi yang ramainya orang tua-tua. Kalau kata oh tak boleh lah ustaz, saya ni nak hafal Quran, umur pun dah 60, dah 70, otak pun tak macam budak-budak, bohong. Al-Fakir katakan itu satu pembohongan. Kenapa? Kerana Al-Quran itu mukjizat yang hidup, yang barang siapa yang berkehendak menghafalnya, walaupun umurnya 70 tahun sekalipun, mukjizat Al-Quran akan cairkan otaknya, memorinya menjadi seperti anak-anak kembali. Percayalah. Ini hebatnya mukjizat Al-Quran. Bukan kerana otak kita, otak dah tua, tak boleh hafal, oh budak-budak ni bolehlah mereka muda lagi. Tak. Mukjizat Al-Quran akan cairkan otak kita, akan cairkan memori kita jadi macam anak-anak balik. Percayalah. Di saat kita berkehendak kepada Al-Quran. Ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak yang mulia, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka hari ini kita azam, aku nak mati dalam keadaan sampai hari terakhir kematian aku masih lagi menginfakkan, mewakafkan sesuatu walaupun sedikit kepada ma'had ini. Kita azam sungguh-sungguh. Biarlah aku mati dalam keadaan Allah tahu aku seorang pewakaf yang aku mampu wakaf hari-hari walaupun 5 kupang saja. Aku nak mati dalam keadaan aku sebagai seorang yang kaki bersedekah walaupun orang tak tahu, yang penting Allah tahu, dan jangan bagi tahu ke orang pun. Kan, RM1 tak kisah tak bagi tahu ke orang kan. Bubuh RM10 pun tak berapa nak kisah lagi. Bubuh RM50 bila masjid tak tahu, dia rasa macam tak berapa syok kan. Pasal apa orang tak tahu aku bubuh RM50 tadi. Bubuh RM100 lagi rasa tak syok. Boleh demam tak kebah seminggu. Pasal apa siapa pun tak tahu. Yang aku bubuh duit RM100 dalam tabung tu. Kan? Kalau pegang cek besar pintu, panggil wartawan terus, lagi dahsyat. Kan? Wartawan kata, minta maaf lah Tuan Haji, kami ni semua ada kerja tak jadi datang. Tak apalah, kita tangguh dulu, tarikh lain sampai hampa boleh mai. Punya nak habaq kata bagi. Pasal apa banyak ni nak bagi ni. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, biarlah siapa pun tak tahu apa amalan yang kita buat. Tapi Allah Maha mengetahui. Bahkan ada sebahagian ulama menyatakan bahawa disunatkan, maknanya disunatkan kita menunjuk sedekah kita dengan niat untuk bagi motivasi orang lain untuk bagi infak sama. Walaupun ada sebahagian ulama yang tak bersetuju. Sebab apa? Sebab menyembunyikan sedekah itu lebih utama warid kepada hadis-hadis yang sahih. Kan? Bagi tangan kanan sampai tangan kiri pun tak tahu. Maka kita azam, saya azam, sungguh-sungguh. Ada ayahanda Tuan Guru, ada bayaran ceramah untuk Al-Fakir ke hari ini? Ada tak? Maka Al-Fakir mulakan, lancarkan infak wakaf pertama daripada bayaran sagu hati ceramah tersebut, insya-Allah. Dan hari ini Al-Fakir minta ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, kita nak bantu Ma'had Dakwah Al-Islamiyah ni dengan 3.7 juta itu, bahawa kita boleh. Kita tak boleh bagi banyak, tengok dalam handphone kita, dekat buku catatan kita, berapa banyak nombor-nombor telefon dermawan-dermawan, kita tolong sebabkan habaq. Kan? Tanya dia, umur berapa? Dia kawan lama kita. Tanya dia, Pak Haji, kita berkawan lama dah. Lah ni kita sama-sama umur 65. Allah dah bagi ekstra 2 tahun. Yang patut 63 kita dah goal. Allah bagi 2 tahun dah ekstra kat kita. Pak Haji berapa ada simpanan? Dia kata adalah sikit-sikit. Sikit-sikit tu banyak mana? Cahabang betul-betul. Adalah 200,000. Pak Haji nak mati besok, nak pakai untuk tanam Pak Haji 1,500 dia kata. Kan? Dan ni Pak Haji tak usah duk buang karan,
bagi ni ma'had dakwah tu nak pakai 3 juta, bagilah 50,000 kat dia. Habis tu esok kalau saya mati, anak-anak Pak Haji, dulu tak ada siapa susah hati pasal Pak Haji, tentang rezeki Pak Haji. Tuhan atok rezeki Pak Haji sampai lah ni boleh ada simpanan untuk 200,000. Pak Haji jangan jadi macam Tuhan yang sibuk nak atok rezeki anak-anak. Tuhan tahu kerja dia besok. Kan? Kita takut. Nak hantar anak-anak tahfiz ni pun takut. Ni esok soalan cepu mah yang selalu mak bapak duk tanya dekat madrasah, dekat mahad. Ni esok ni kalau mai mengaji tahfiz ni esok nak kerja apa? Tahfiz ada SPM tak? Esok tak ada SPM nak kerja apa? Ketika Al-Fakir pergi ceramah di Jabatan Perangkaan, tanya bancian kerajaan di seluruh negara, berapa ramai pelajar-pelajar yang grad keluar universiti yang ada ijazah yang tak ada kerja. Pengarah Jabatan Perangkaan negeri tersebut cakap dekat Al-Fakir, dia kata, Ustaz, dalam bancian kami, pelajar yang keluar universiti yang ada sijil, ada ijazah, yang tak ada kerja sampai sekarang ada 500,000 orang. 500,000 tak ada kerja. Bila Al-Fakir naik Grab, tengok budak muda, Al-Fakir akan tanya, full time ke bawa Grab ni? Tak, dia kata sementara part time. Full time buat apa? Oh, saya baru habis UKM. Tapi pasal susah nak dapat kerja, bawa Grab dulu. Kata dulu sijil tu menjamin rezeki. Pasal apa bawa Grab? Kita tak hina Grab tak? Nak habaq, nak jawab bagi orang yang kata masuk madrasah tak ada masa depan. Kita nak jawab hak tu je. Kata menjamin rezeki, ada ijazah. Pasal apa bawa Grab aja? Mana ijazah tu? Nak bawa Grab tak perlukan ijazah. Nak bawa Grab tak perlukan SPM. Betul? Anak-anak madrasah, anak-anak mahad, SPM pun tak ada masa depan. 500,000 orang yang ada SPM, ada ijazah, tak ada kerja sampai pagi ni. Tapi anak-anak tahfiz yang habis 30 juzuk, anak-anak tahfiz yang habis 30 juzuk, sekarang kita ada 1,500 buah tahfiz seluruh negara, berdaftar dan tidak berdaftar. Ada 1,500 buah. 1,500 buah tahfiz ni kita ada jumlah pelajar tahfiz seluruh negara dengan jumlah 80,000 orang. Pelajar-pelajar tahfiz, keluar ma'had, keluar madrasah dengan sijil tahfiznya, kalau ada yang tak ada kerja, bagi tahu dekat Al-Fakir, Al-Fakir nak tutup madrasah kami. Kalau ada tunjuk. Sebab apa? Tiap-tiap bulan seluruh negara madrasah tahfiz seluruh negara pakat berebut cari guru tak cukup. Berebut dengan masjid-masjid pula yang nak pakai tu imam. Nakkan Imam Al-Hafiz berebut-rebut. Sanggup ada yang offer gaji sampai 3-4 ribu punya nak berebut anak-anak tahfiz ni. Siap ada yang booking awal ni, Ustaz. Kalau esok ada pun dah habis mengaji, esok abang lah no, kita masjid nak pakai, kami bayarlah gaji. Tu dia. Dalam grup WhatsApp mudir-mudir tahfiz seluruh Malaysia, tiap-tiap bulan keluar tanya siapa ada guru lebih. Guru lebih nak main ikut mana? Guru memang tak cukup. Sebab tu tak ada pelajar tahfiz yang ada sijil tahfiz. Walaupun sijil tu bukan ijazah, sijil tu kerajaan Malaysia tak iktiraf, tapi tak ada lagi yang tak ada kerja. Kalau ada yang ada sijil 30 juzuk, tak ada kerja, mai tunjuk. Bila dah budak-budak tu dengan sijil tahfiz dia, orang bayar gaji 4,000, dia pakai kereta elok sikit, kita mengata pula, dulu hang kata, esok kalau masuk tahfiz ni, esok nak kerja apa? Rezeki lagu mana? Bila budak-budak tu orang dah berebut banyak 3-4 ribu, keluar kereta Mercedes biji, keluar kereta apa yang best kit, Mustang. Dah hang kata apa? Hang kata juga, tu semua penunggang agama, tak ada zuhud langsung. Kepala otak hang. Pasal ustaz-ustaz nak zuhud lah, pakai kereta buruk, nak mai ke ma'had dakwah, rosak kat highway. Hang tahu tak? Dulu dia kata, ni kalau anak saya masuk tahfiz, esok nak kerja apa? Tahfiz ni ada masa depan. Bila anak dia habis tahfiz, boleh pakai kereta besar, orang bayar gaji mahal. Dia kata penunggang agama pula. Hang nak apa sebenarnya? Hang nak apa sebenarnya, cabang?
Kita mana pernah terfikir macam yang Al-Fakir sebut sekarang ni, tak pernah terfikir pun. Pasal sel-sel otak kita memang tak bersambung. Kurang ajar punya ustaz kan. Tak, memang betul. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 9 minit. Janji pukul 11 habis. Al-Fakir sangat menempati masa. Tadi pun sampai 9.57. Janji belum pukul 10 kan. Pasal apa? Bukan anak-anak yang menuntut ilmu, bukan ibu-ibu ayah yang menuntut ilmu saja perlu ada adab, bahkan adab guru ketika menghadiri majlis ilmu yang guru tersebut hendak sampaikan ilmu, dia wajar menjaga adabnya, iaitu menepati masa. Jangan kita kata, alah aku ceramah, mereka tunggu kalau lambat pun. Ni guru yang tak ada adab. Jangan kita baca kitab bab adab murid aja, adab guru tak baca. Kan? Di antara adab guru, jangan malu sebut wallahu alam kalau orang tanya dan dia tak pasti atau tak ingat. Jangan malu sebut wallahu alam. Tapi jangan melampau. Ustaz, ambil wuduk sebelum solat, apa hukum dia? Wallahu alam. Tu melampau, tu saja jadi ustaz lagu tu kan. Melampau sangat-sangat. Benda tak pasti, tak apa, kita tangguh dulu, nanti saya jawab akan datang, saya nak rujuk kitab dulu. Nak malu buat apa? Kan? Jadi, tuan guru, ayah-ayah, ibu-ibu dan anak-anak yang mulia, maka kita mohon kepada Allah dengan segala usaha. Saya mohon keazaman daripada ayah-ayah dan ibu-ibu terutamanya. Tak banyak boleh nak bantu wakaf kekal untuk Mahat Dakwah, tapi bantu juga setiap minggu kami akan sebarkan nombor akaun Mahat Dakwah ni, kami akan sebarkan iklan-iklan tentang Mahat Dakwah ni, kami akan usahakan. Boleh ibu-ibu ayah-ayah azam, boleh. Kalau Al-Fakir nak minta tolong angkat tangan siapa yang azam nak bantu Mahat ni, boleh angkat tangan tak? Al-Fakir nak tengok. Ni kalangan ibu-ibu ayah-ayah, anak-anak jangan angkat tangan. Hampa tolong doa je dulu. Ibu-ibu nak tengok tak nampak, ibu-ibu memang tak ada kan? Selalu perempuan lagi ramai, memang perempuan lagi ramai daripada orang jantan pun kan. Bab mengaji ni, pergi mana pun sama. Baik, terima kasih. Memang dari dulu, ayanda tuan guru, perempuan ramai di universiti, lelaki ramai di pusat serenti. Nak buat macam mana kan, dari dulu sampai lah memang tradisi tak pernah berubah. Jadi mohon ampun dan maaf kepada ayanda tuan guru sekalinya, taksir adab Al-Fakir dalam menyampaikan tausiah ataupun ceramah pada pagi ini. Ya, mohon ampun dan maaf. Ya, pasti ada kekurangan adab Al-Fakir, mohon ampun dan maaf. Juga mudah-mudahan Allah SWT merahmati, memberkati Ma'had Ad-Dakwah Al-Islamiyah ini, amin. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak di sini daripada kalangan hafiz dan hafizah, jadikan antum daripada kalangan alim dan alimah, dan Allah jadikan keluarga ibu bapa antum sebagai keluarga yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan antum menjadi asbab hidayah kepada keluarga antum pada suatu hari nanti. Mudah-mudahan Allah datangkan nusrah bantuannya kepada Mahat Dakwah Al-Islamiyah berpanjangan sehingga terbangun dan terbinanya, iaitu bangunan-bangunan yang diharapkan dengan nilai 3.7 juta itu dimakbulkan Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhan rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.